kecil-kecil berdakwah, kawan-kawan saya pergi jauh-jauh. Dia kata orang dekat luar negara tak tahu semayang, dekat China, dekat Rusia, dekat mana-mana dalam dunia. Saya dengar dekat Madagaskar, ada kawan segi Mauritius Island, ada kawan segi Fiji Island, ada kawan saya pergi dekat apa nama tempat dia bawa balik, ramai orang tak semayang. Sekarang tahu tak nak cari orang tak semayang, tak tahu semayang kat mana? Dekat KL ni pun dah banyak dah. Kat mana-mana pun jumpa orang tak tahu semayang ni hari-hari bang. Saya hari-hari dalam mesej saya penuh kata tak tahu semayang. Saya bayangkan dia nak belajar khusyuk dalam semayang ke, semayang macam Nabi ke, semayang baca Quran betul ke tak. Dia tak tahu semayang langsung. Saya ajar dia takbir, dia boleh takbir. Fatihah dia tak ingat sangat. Tahiyat budak tu tak ingat. Dia langsung tak semayang. Kawan-kawan dia semua tak semayang. Saya ajar dia orang semayang. Dia kata, Ustaz, saya boleh semayang ke? Dia tunjuk tatu pula kat kaki dia, kat peha, kat tangan dia. Boleh dik, boleh. Rambut saya macam ni boleh semayang Ustaz? Boleh dik, boleh. Saya cakap boleh je bang. Saya nak suruh dia semayang tu. Dia macam mana pula nak buang tatu tu? Macam mana pula nak suruh botak? Awak mandi je bersih-bersih, lepas ni semayang. Nak semayang kat mana Ustaz? Jom ikut kami tidur hotel nak. Saya pun sewakan bilik hotel. Sebelum tu saya ajak dia orang. Kalau dia jumpa budak jahat, 3 je saya buat. Saya cakap sayang kat dia ulang-ulang kali. Allah sayang kat dia. Allah sayang kat dia. Kedua, saya suap dia makan. Kalau budak-budak lelaki, saya suap dia orang. Ada lelaki-lelaki ni saya suap. Muka dia orang jahat-jahat bang. Bila kena suap, daripada macam dia orang bila kena suap tiba-tiba jadi baik semua sekali. Manja tiba-tiba. Pula kau ni. Dia memang kalau suap ni jadi manja bang, memang gitu. Ni abang-abang ni kalau kena suap manja semua sekali ni. Tak pergi masjid dah semua kena suap dengan isteri, tak mau dah pergi masjid, tak nampak. Baru kahwin duduk kat rumah kena suap je kerja. Jadi memang kalau kena suap manja. Kakak kalau suami nakal-nakal suap. Anak-anak nakal-nakal suap. Itu saya kawan saya ustaz, bismillah, lepas ceramah ni disuap saya nasi belauk kat Kubang Kerian. Dia makan nasi belauk pagi-pagi tu. Kuah pula lain macam cara digaul tu bang. Orang kat gitu je dia suap, dia masuk dalam mulut saya. Tak apa je, suap. Jari besar begitu pula masuk. Jari-jari masuk dalam mulut. Jari berbulu pula. Kembang-kembang tekak 3-4 hari. Dia suap saya. Lepas tu saya ajak dia orang semayang. Sampai ke hotel yang laki-laki, budak-budak kecil-kecil ni, dia orang bau gam. Semua bau gam, sian. Saya masuk bilik air yang laki ni, 2 bilik saya sewa. Saya mandikan dia orang. Ustaz malu Ustaz. Tak apa Ustaz, tak tengok. Aku tak tengok kau ni, kau mandi je lah. Jangan hidu gam ni. Bila nak semayang kerja tunggu kau hidu gam. Kau semayang dulu, lepas tu hidu gam sampai mati. Saya pun sembur dia orang, saya ambil gam tu, saya suruh. Nanti kau nak gam beritahu balik. Ustaz bagi semula. Orang jahat-jahat bang, kalau kita marah dia lawan kita. Kita siapa, bukan ada apa-apa pun kita dengan dia. Kuasa tak ada, apa tak ada, kena tumbuk pula nanti. Budak-budak tu pisau pun ada semua kat tangan. Saya pun ajak dia orang semayang. Allahu Akbar. Saya ingat dia orang main-main ni. Sebab pada tadi asyik ketawa. Dia asyik mencarut, cakap sama dia mencarut je bang. Saya kata dia orang tak semayang, biarlah, yang penting saya dah ajar dia orang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya dengar bunyi budak-budak tu nangis. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya dengar bunyi budak-budak tu semua dah nangis. Saya bila dia orang dengar dia orang nangis, saya pun sedih bang. Saya jarang nangis semayang. Tapi semayang budak jahat ni saya selalu nangis. Saya pun tak tahu apa. Jadi sedih bang kalau semayang budak-budak macam ni. Kita rasa bersalah, rasa berdosa. Rasa ya Allah kesian dia orang. Apa nak jawab kat Nabi nanti. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, nanti subuh boleh jadi imam kita orang lagi. Bang, nanti maghrib isyak boleh jadi imam kita orang lagi. Yang laki-laki semua peluk saya nangis-nangis. Bang, kita orang kan tak pernah rasa macam ni. Best punya semayang ni bang kan. Tenang dik, seronok, bahagia. Hidup terurus, jadi baik. Tapi orang tak nak semayang. Orang suka nak sibuk-sibuk juga. Time semayang tu lah sibuk. Saya jadi sedih bang. Pergi depan kelab, bawah jambatan, tepi jalan, pergi sekolah-sekolah. Adik dah semayang isyak? Belum. Adik dah semayang maghrib? Belum. Adik dah semayang asar? Belum. Dah semayang zuhur? Belum. Dah semayang subuh? Belum. Semalam semayang dik? Belum. Bilalah semayang? Saya dah lama tak semayang. Ini orang ingat semayang ni beban. Abang tahu ni kan, ni Isra Mi'raj ni. Solat ni hadiah daripada Allah, bukan beban. Sian Nabi buat dakwah. Susah Nabi buat dakwah. Berapa lama buat dakwah bang? Buat dakwah. Nabi SAW lahir, ayah meninggal. Ayah tak ada, Nabi tak sempat jumpa ayah. 6 tahun mak Nabi meninggal. Tahu meninggal kat mana? Kat Abuak, sunyi sepi. Tak ada orang kat sana. Aminah tiba-tiba meninggal dunia. Sempat sunyi sepi.
8 tahun duduk dengan datuk, tak lama datuk pula meninggal. Buat dakwah hari-hari, dapat surah Iqra dekat Gua Hira. Balik-balik Nabi demam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan maksud saya demam begitu, balik tu sejuk, demam, lebih teruk pada demam biasa. Khadijah selimutkan Nabi radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha pergi tanya ke orang apa jadi kat Nabi. Nabi mula buat dakwah, surah kedua turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masuk kemah tercampak keluar, masuk kemah tercampak keluar, masuk kemah tercampak keluar. Ada satu ketua kaum kata, bagus dakwah kamu ni. Tiba-tiba Nabi baru gembira, datang ketua yang sebenar. Tu bukan ketua punya, halau Nabi. Nabi naik unta. Datang berapa orang cocok unta Nabi. Unta bergerak. Unta tu bergerak, Nabi jatuh. Datang berapa orang tarik baju Nabi sampai koyak. Halau, hina Nabi. Balik toyong hayang. Ada seorang wanita tunggu Nabi. Tahu tak siapa cantik wanita tu? Bawa kain, bawa air, hari-hari cari ayah dia. Itulah anak sulung Nabi. Nama beliau Zainab radhiyallahu anha. Kita semua tu hutang budi pada Khadijah radhiyallahu anha yang jaga Nabi masa kita semua tak dekat sana. Adik-adik kalau nak sayang mana-mana anak muda, ni antara nama yang adik kena ingat. Anak sulung Nabi, nama beliau Zainab radhiyallahu anha. Beliau jaga Nabi masa kita semua tak dekat sana. Daripada 10 tahun, Zainab bawa kain, bawa air, cari bapak dia kena pukul. Ayah, siapa buat macam ni kat ayah? Wahai anakku, jangan kamu tengok apa kamu tengok ini. Dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini. Dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Nabi balik rumah, surah ketiga turun kat Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, qumil laila, bangun malam, illa qalila, melainkan sedikit. Nabi tidur sekejap, sepanjang malam Nabi nangis. Kemudian baru turun ayat Quran, bangun di hujung malam. Nabi nangis sepanjang malam, doakan kita semua. Abang, kakak, adik-adik, susah Nabi buat dakwah kena pulau. 2 tahun 6 bulan kena pulau. 2 tahun 6 bulan, 2 tahun lebih. Dipanggil pemulauan lembah Abi Talib. Makan daun-daun, bibir-bibir pecah, kayu-kayu terebus. Kata sahabat, kami buang air besar, tak ada apa yang keluar, najis-najis macam najis kambing. Ada anak mati dalam pangkuan, susu mak mereka kekeringan. Semua harta orang Islam habis, harta Khadijah radhiyallahu anha habis. Nabi berdakwah, berkorban habis-habisan. Tahu tak apa jadi lepas tu? 2 tahun lebih, tak burus niaga. Susah, anak-anak nangis, sahabat-sahabat jadi banyak yang kurus kering. Tak ada apa-apa makan bang. Kita kalau 3 bulan tak makan je boleh kurus bang. 3 bulan makan sikit-sikit je boleh kurus. Nabi, abang tahu berapa lama Nabi? 2 tahun 6 bulan. Bukan makan sikit-sikit. Kurma. Satu kurma tu pun lalas sekali tak ada dah. Orang laki-laki terpaksa berkorban. Anak-anak kecil semua lapar, wanita-wanita lapar. 2 tahun 6 bulan. Seluruh harta Khadijah habis. Khadijah radhiyallahu anha orang paling kaya kat Mekah. Balik je daripada tu abang kakak tahu tak apa jadi? Balik-balik pada pemulauan Abi Talib, ada 2 orang meninggal dunia. Siapa meninggal? Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Tahun tu dipanggil tahun kesedihan. Khadijah meninggal. Bukan Khadijah seorang meninggal, Abu Talib pun meninggal. Semua orang kat Mekah bunuh Nabi. Sial Nabi. Penat buat dakwah siang malam. Susah Nabi kakak abang. Last kali nak bunuh Nabi. Bila nak bunuh Nabi, Nabi pergi ke Taif. Sampai kat Taif, Nabi dibaling batu. Dekat 8 km lebih. 8 km Nabi kena baling batu. Berdarah pada kepala sampai kaki. Dengan Zaid, hamba Nabi atau macam mana angkat Nabi, tarik Nabi. Sampai kaki Nabi terseret. Dibaling batu dekat 8 km. Berdarah pada kepala sampai kaki. Susah Nabi. Itu kesusahan yang paling teruk dalam hidup Nabi, dibaling batu. 8 km dibaling batu. Berdarah pada kepala sampai kaki. Sampai dekat kebun satu orang Utbah, ketua panglima perang kat Mekah, orang kafir yang punya ketua. Dia nampak Nabi, dia nangis. Dia nak bunuh Nabi tapi dia kesian kat Nabi. Susah Nabi sampai Nabi nangis doa. Lepas tu Nabi balik je. Salah satu pendapatnya, Nabi balik daripada tu terus Allah Isra' Mi'rajkan Nabi SAW. Allah hadiahkan solat. Jadi solat ini bukan beban. Solat ini rahmat dan anugerah daripada Allah. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan ahli kamu, orang bawahan kamu solat.
Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kamu sendiri bersabar dalam mengerjakannya. Kami tak minta rezeki pada kamu, bahkan kami nak beri rezeki pada kamu. Kami bukan nak ambil masa kamu, kami nak berkatkan masa kamu. Kami bukan nak susahkan kamu, kami nak bahagiakan kamu. Ramai orang anggap solat ni beban, sebab tu dah ramai orang tak semayang. Solat ni amanah dan hadiah daripada Allah. Solat fardu jaga berjemaah. Bila ada masalah ambil uduk semayang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Solat ni hadiah daripada Allah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Abang kakak rasa macam mana nak buat? Banyak anak-anak dah tak semayang. Banyak orang saya jumpa, 50 orang sehari saya dakwah. Nak cari 5 orang yang jaga semayang 5 waktu pun susah. Nak cari 5 orang semayang pun susah. Kalau kita ada isteri yang tak semayang, nangis, ya Allah maafkan saya. Saya sayang isteri saya, dia tak solat lagi, maafkan saya tak pandai didik dia. Siapa ada suami tak semayang, nangis, ya Allah maafkan saya. Saya sayang suami saya tapi dia tak solat. Ya Allah, saya sayang anak-anak saya tapi dia orang tak solat. Ya Allah, beri hidayah anak-anak saya solat. Bimbing keluarga solat awal waktu. Ajar keluarga kita solat awal waktu. Sayang keluarga, didik keluarga jaga solat. Solat ni bukan beban, solat ni anugerah daripada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, bukan mengurus sebuah kampung, sebuah negeri, sebuah kerajaan yang sangat besar. Sampai Abu Sufyan bila tengok orang Islam punya kekuatan masa Nabi Fatah Mekah, dia kata pada Abbas, ini kerajaan Muhammad. Dia kata ini bukan kerajaan, ini nubuah, ini kenabian. Ini bukan sebuah kerajaan tapi ini kenabian, ini nubuah. Nubuah, satu kemuliaan daripada Allah.